Apa kata Mujahid mengenai ayat ini? Ayatnya apa? Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebahagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan sembahan yang lain. Itu kata Allah beritahu ni dalam surah apa? Dalam surah Yusuf. Yang ramainya tak beriman. Bila tak beriman tu apa namanya? Mereka menyembah lain daripada Allah. Itu namanya orang tu musyrikin. Orang musyrikin tu orang menyembah selain daripada Allah, dikatakannya Tuhan. Itu namanya musyrikin, orang mensyirikkan Allah. Itu yang ramainya kata Allah. Sebab itu neraka tu sempit. Pasal apa sempit? Ramai masuk. Syurga tu luas kenapa? Bukan tak ada orang, sikit orang. Itu luas Jadi kita nak masuk golongan ramai ke nak masuk golongan sikit? Masuk golongan sikit. Penduduk dunia ni bukan yang ramai Islam pun. Islam ada lebih kurang 1/5 daripada penduduk dunia ni je. 1/5 bermakna kalau ada 1000 orang, 200 yang Islam. Kalau ada 1000 orang, 200 yang Islam. Kalau ada berapa juta Islam, berapa juta penduduk dunia ni, 1/5 aja yang Islam. Lain tu tak jumpa Islam. Kalau kita pergi Amerika Selatan, langsung tak ada Islam. Tahu Amerika Selatan? Brazil, Argentina, Uruguay, Venezuela, itu Amerika Selatan. Kalau ada yang Islam pun hanya kedutaan-kedutaan dari negara Islam. Penduduknya tak ada yang Islam. Yang ramainya kafir. Yang ramainya musyrikin. Itu yang ramainya. Itu yang Islamnya. Yang Islam pula mana ramai semayang, mana ramai tengok wayang. Mana ramai yang berjihad di jalan Allah, mana ramai yang jahat. Tak tahu jawabnya. Banyak berjihad ke banyak yang jahat? Banyak yang berpurdah ke banyak yang terdedah? Lagi? Banyak yang warak ke banyak yang wakrak? Itulah dia. Sebab itu sedikit sekali kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali daripada hamba aku yang bersyukur kata Allah. Baik. Mujahid berkata mengenai ayat ini, iman mereka kepada Allah hanya perkataan sahaja, iaitu mereka berkata Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan mematikan kita. Di samping kepercayaan demikian, mereka mensyirikkan Allah dengan yang lain dalam beribadat. Tajuk kita ni ialah apa? Tauhid rububiyah. Itu tajuknya tauhid rububiyah, iaitu kita beriman bahawa Allah yang menjadikan kita. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang mencipta kita. Allah yang mentadbir alam ini, semua Allah. Itu namanya rububiyah. Ringkasnya Rabb. Rabb tu ni Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pentadbir. Itu tajuk kita pagi ni. Jadi semua orang percaya yang itu. Dia percaya Allah menjadikan kita. Dia juga percaya Allah menjadikan langit dan bumi. Dia percaya Allah mentadbirkan segala-galanya. Tapi bila nyembah, dia nyembah patung. Bila menyembah, dia menyembah pokok. Bila menyembah, dia menyembah matahari. Bila menyembah, dia menyembah api. Yang artinya dia hanya percaya Allah sebagai pencipta, tapi tidak percaya tentang uluhiyah Allah Ta'ala. Tahu uluhiyah? Allah yang patut disembah, Allah yang patut dipuja, Allah yang patut kita takuti, Allah yang patut kita tunduk dan patuh kepadanya. Yang ini tak ada. Dia hanya percaya Allah menjadikan dia, tapi bila menyembah, dia menyembah lain daripada Allah Ta'ala. Ini yang Tuhan marah ni. Orang ni namanya orang musyrikin. Artinya menyekutukan Allah sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu namanya musyrikin. Kalau ramai, kalau seorang namanya musyrik, kalau perempuan namanya apa? Musyrikah.
musyrikah. Nak mana? Nak musyrikkan, musyrikahkan, musyrikin. Perempuan nak yang mana? Pilihlah. Nak yang mana? Mana pun tak tahu. Kerana kita tahu benda ni. Kita dah ikrar lah. Adalah ikrar. Wa ma ana minal musyrikin. Adalah ikrar. Tadi subuh ada ikrar tak? Bila? Tengah semayang. Tengah semayang bila bacanya? Macam membaca doa iftitah. Macam membaca doa iftitah. Sebab itu jangan sekali-kali kita mensyirikkan Allah. Itu dia. Jadi dia hanya percayakan tauhid rububiyah tapi tidak ada tauhid uluhiyah dalam diri dia. Sebahagian daripada ulama dahulu berkata, jika kita tanyakan mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Lantas mereka menjawab Allah. Tetapi dalam hal itu mereka beribadat kepada yang lain bersama-sama Allah. Dia bukan menafikan Allah, dah. Dia mensyirikkan Allah. Orang mensyirikkan Allah itu bukan menafikan Allah, bukan menolak Allah, dah. Dia percaya Allah itu Tuhan. Dia percaya Allah menjadikan langit dan bumi, tapi dia menyembah yang lain daripada Allah. Itu namanya menyengutukan atau mensyirikkan. Dia tidak menafikan Allah itu berkuasa. Dia tak menafikan Allah itu menentukan segala-galanya. Tapi bila dia beribadat kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Di samping Allah, ada juga yang lain tu yang mempunyai kuasa macam kuasa Allah. Dia bukan tak percaya Allah menyembuhkan penyakit. Tapi di samping dia percaya Allah tu menyembuhkan penyakit, dia percaya juga Tok Pawang Ibrahim tu boleh menyembuhkan penyakit. Kenal Tok Pawang Ibrahim? Mana ke dia orang? Depan perempuan dia percaya Tok Pawang boleh menyembuhkan, dia percaya Tok Bomo boleh menyembuhkan penyakit. Dia percaya Singsi Cina boleh menyembuhkan penyakit, dia percaya Sami Hindu boleh menyembuhkan penyakit. Itu sebab kadang-kadang bila ada orang yang dia percaya boleh menyembuhkan penyakit tu, ramai benar orang pergi. Di antaranya kita tengok jalan dari Gopeng ke Kota Baru, tahu? Ada orang nak lalu ikut itu. Jalan dari Gopeng ke Kota Baru, ada estate dekat itu. Dalam estate tu ada tokong Hindu. Ada tokong Hindu, punyalah ramai demo situ tu. Melayu pun pergi. Pasal di situ kata dia ada Sami yang mujarab jampinya boleh menyembuhkan penyakit, kata dia. Jadi sebab itu apa? Sebab itu dia apa namanya? Dia apa namanya? Sebab itu dia mensyirikkan Allah. Dia yakin, dia bukan tak percaya Tuhan tu menyembuhkan penyakit, tapi dia yakin Allah, selain Allah yang lain juga boleh menyembuhkan. Allah marah benar orang syirik ni tau. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Barang siapa mensyirikkan Allah, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh sekali. Jauh benar dari kebenaran. Jauh benar sesat. Dia nak pergi ke Pulau Jaya, terus ke Hanyai. Jauh ke dekat? Jauh ke dekat? Punyalah jauhnya. Keluar dari Metoka, nanya orang Hanyai tu, mikir tahu ke mana Pulau Jaya, kata. Ngabur pada orang Hanyai tu. Menanya orang Hanyai tu, mikir tahu ke mana Pulau Jaya. Apa jawab orang Hanyai tu? Maici, katanya. Artinya apa? Tak tahu, katanya. Itu saya bantai, saya tidak cakap siap punya itu tu. Kenapa? Kerana dia dah sesat jauh benar. Cari lagi. Cari sampai ke Bangkok. Bertambah jauh ke bertambah dekat? Tambah jauh. Tanya lagi, tak juga tahu dia mah. Cari lagi, cari sampai ke Chiang Mai. Tahu ke dari mana Chiang Mai ni? Di utara Thailand tu, ya. Sampai ke Chiang Mai. Makin jauh ke makin dekat? Makin jauh. Cari lagi sampai ke Vientiane. Tahu mana Vientiane? Di mana Vientiane? Salah. Mana Vientiane?
Udah. Tidak ke dia mengaji ilmu alam. Apa dia? Vientiane di mana? Laos. Betul. Mujur dia seorang tahu. Ya, di Laos. Ya, sampai Vientiane cari tak jumpa. Cari lagi sampai ke Dhaka. Tahu mana Dhaka? Udah tak tahu. Di mana? India? Salah. Di mana? Bangladesh. Punya jauh. Sudah-sudahnya dia bom Amerika, habis cerita. Itulah jauhnya. Di akhirat esok dia cari syurga, tak jumpa. Cari tak jumpa. Mana syurga ni? Tak jumpa. Bila jauh dengan syurga, maka dekatlah dia dengan neraka. Itu orang yang mensyirikkan Allah. Betul kita ngaji ni supaya jangan syirik. Lain kali nak nyembah, jangan nyembah. Nak sembah siapa? Allah Ta'ala aja. Lain tak boleh. Kalau kita menyembah lain daripada Allah Ta'ala, maka itu berdosa besar. Kapio tu tau orang syirik tu. Ya? Bukan orang nyembah patung tu je kapio. Kadang orang Melayu pun ada kapio. Dia tak sedar. Ya? Di samping dia semayang juga. Tapi dia percaya bahawa yang lain tu sama tarafnya dengan Allah. Hukum lain tu sama taraf dengan hukum Allah. Syirik lah tu. Ya, kuasa yang lain sama kuasa dengan kuasa Allah. Syirik lah tu. Ya. Lagi apa? Undang-undang yang lain sama tarafnya dengan undang-undang Allah. Itu syirik lah namanya tu. Yang ni kita nak faham betul ni. Kalau syirik, kafir lah tu. Kalau kafir, masuk apa? Syurga ke neraka? Masuk neraka. Berapa lama? Berapa lamanya? Kekal abadi selama-lamanya. Ini kita, itu sebab kita belajar ni. Supaya kita dalam hidup kita tidak mensyirikkan Allah. Walaupun kita semayang, walaupun kita puasa, walaupun kita berzakat, walaupun kita naik haji, walaupun kita umrah, kalau dah syirik, apa nilainya? Apa nilainya? Tak ada nilai di sisi Allah. Habis pahala ibadah tu tak dapat langsung. Malahan yang dapat dosa. Masuk neraka, kekal selama-lamanya, forever and ever and ever and ever and ever, tak berhenti. Baik, Allah menceritakan tentang orang-orang musyrikin bahawa mereka mengakui Allah sebagai Khaliq. Khaliq ni bukan minum ya, bukan Khaliq minuman tu. Khaliq artinya apa? Pencipta ya. Khaliq tu pencipta. Bukan minum Khaliq tu. Itu Khaliq, H-O-R-L-I-C-K, Khaliq. Ini Khaliq ujungnya. Khaliq pencipta. Ataupun Raziq. Raziq tu pun tak betul. Raziq artinya R-O tu. Raziq artinya apa? Pemberi rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah. Allah yang bagi rezeki. Siapa yang Tuhan tak bagi rezeki, tak dapatlah. Ya. Siapa yang Tuhan bagi rezeki, dapatlah. Macam pagi ni. Siapa yang Tuhan bagi rezeki, hadir dia dalam majlis ilmu. Perempuan jangan ingat rezeki tu mamam aja. Ilmu tu rezeki dah. Rezeki lah tu. Ya. Kesihatan tu rezeki dah. Rezeki. Suami itu rezeki dah. Rezeki. Pangkat tu rezeki dah. Rezeki. Segala itu namanya rezeki. Tukang bagi rezeki siapa? Allah Ta'ala. Itu namanya Raziq. Raziq tu pemberi rezeki. Dan Malik. Malik itu bukan Malik no. Bukan nama orang Malik ni. Malik ni apa? Pemilik. Itu namanya Malik. Pemilik. Malik Yaumiddin. Ada tak? Yang memilih hari yang kemudian, hari akhirat. Itu siapa punya? Allah yang punya. Allah yang memilihnya. Yang ini kita faham ni. Seperti firman-Nya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Artinya jika kamu tanyakan mereka siapakah yang mencipta mereka, mereka akan menjawab Allah. Lepas ini kau pergi tanya orang kafir tu, Akau ke, Acong ke, Ramasami ke, tanya orang kafir tu, lu, jadi ini dunia siapa bikin sama lu kan?
Apa jawab dia? Apa jawab dia? Salah. Apa jawab dia? Tuan Allah lah katanya. Lu bengong katanya. Orang nanya tu bengong jadinya. Ya. Pasal dia yakin dia tu Allah yang menjadikannya. Tapi bila dia sembahyang, dia nyembah patung juga. Ya, itu orang kafir. Orang Melayu pun ada, dia percaya Allah tu menjadikan dia. Lepas tu, bila dia dia melakukan benda-benda yang syirik. Ada tak orang Melayu melakukan benda-benda syirik? Anaknya sakit. Panggil Tok Pawang, siapa tadi? Tok Pawang apa? Tok Pawang Ibrahim dari kampung. Bawa air tu, kata Tok Pawang Ibrahim. Dia pun bawa air sebesin. Bubuh roti dalam air tu. Roti tu terapung-apung dalam air tu. Dia mengaku, anak kamu ni tertegur katanya. Tahu apa tertegur? Tegur dia hantu, tertegur. Kena belakang rumah tu, kata Tok Pawang Ibrahim dia. Belakang rumah itu ada pokok nangkil tu. Keras pokok tu katanya. Ada ke pokok lembik? Tegur dia hantu situ. Jadi kamu kena jamu hantu itu. Buat sangkak ni. Tahu apa sangkak? Apa? Sangkak apa? Bulu tu dia belah-belah, tu dibuka kan, dia jalin-jalin, tu dicacak ke atas tanah. Dia buat jorin tu cacak atas tanah. Tu atas yang buat macam bakul tu bubuh lah daun pisang buat api. Atas daun pisang tu bubuh apa? Bubuh panggang ayam, lagi bubuh pulut kuning, bubuh karipap, bubuh apa lagi? Buah Melaka, bubuh ke koci. Apa gunanya? Nak bagi hantu makan. Itu perbuatan serupa dengan siapa? Serupa dengan orang Cina, orang nyembah orang Cina tu lah. Nyamu hantu tu. Ada orang nama Cina tak? Letak apple tepi jalan, angguk serupa tu. Cuma orang Cina tu pandai sikit. Dia belinya buah-buahan letak situ. Tak adalah buah-buah benda terlepak jadi dapur masak ni. Orang Melayu bekerja kejam masak ni dapur. Bubu masak pulut le, masak nasi lemak le, masak apa kari pap le, masak kuih koci ke letak tu. Sikit kau punya bingung tu. Gini hari orang Cina lagi pandai. Bubuhnya apa? Anggur plastik letak tu nampak. Tuhan dia pun tipunya. Itu dia. Serupa lah kita ni, bingung macam dia juga. Dia tak sedar perbuatan itu syirik. Dia tak sedar perbuatan itu menyebabkan dia runtuh imannya, batal imannya, rosak imannya. Pasal apa? Dia tak sedar. Itu guna kita ngaji ni. Lain kali kalau ada anak-anak ke demam ke, jumpa pawang, tak apa kalau ibadahnya tu, kalau dia cara perbuatannya tu tak melanggar syariat Islam, tidak dia mensyirikkan Allah, tak apa, dia jampi je kan, tak apalah. Bagi air jampi suruh minum, itu tak apa. Kerana yang menyembuhkan siapa? Allah. Jadi dia air jampi tu boleh tak menyembuhkan penyakit? Boleh kalau Allah hendak, kalau Allah hendak boleh menyembuhkan penyakit. Jampi aja air. Hendak akan sembuh, jampi air. Apa jampinya? Ayatul Kursi tu. Siapa nak jadi Tok Pawang boleh pagi ni. Baca Ayatul Kursi tu. Kerana di ujung ayat tu wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya apa? Bagi Allah tak ada masalah nak mentadbir langit dan bumi. No problem bagi Allah. Allah boleh sembuhkan penyakit sudah? Boleh. Jadi tak ada masalah. Bila kita baca Ayatul Kursi tu, yakinlah bahawa dia boleh mengubat penyakit. InsyaAllah akan terubatlah penyakit itu. Tak adalah payah beria benar manggil Tok Bomo Ibrahim, Tok Pawang Ibrahim, tak payah. Semua boleh jadi Tok Pawang lagi. Atau sembahyang hajat. Maknya boleh sembahyang hajat tak? Boleh. Sembahyang hajat, minta doa dengan Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku. Di samping itu berubatlah, itu sebagai ikhtiar kita berubat, tak salah ya. Carilah ubat dan sebagainya. Yang salah ni sampai mensyirikkan Allah Ta'ala. Itu yang jadi syarat salah tu. Anak-anak pressure ni UPSR ni pressure yang sudah-sudah ada tak minta ayo dengan Tok Pawang? Ada minta ayo dengan ustaz tak? Tak ada, bagus tu ya. Baca Yasin
Baca Yasin. Baguslah kalau dia buat, tak apa. Buatlah. Ya. Dia apa nama jampikan air tu. Jampikan air tu. Bagi anak minum. Bagi keyakinan anak kamu minum air ni esok insya-Allah. Bagi dia pergi merasa yakinlah, dia tak ada dia ngetor-ngetor, tak ada dia takut-takut. Atau maknya sembahyang hajat malam. Tak boleh. Sembahyang hajat doa, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keputusan yang cemerlang terhadap anakku yang menghadapi peperiksaan UPSR ini. Tak payahlah bagi ustaz, ayo ustaz tolong baca jampikan anak saya nak periksa. Saya dalam hidup ni dah beratus-ratus botol dah saya jampikan ayo orang nak periksa. Atau peduli ke saya? Dia mepas ke tak pas ke, dapat A ke dapat E ke, peduli ke saya? Bukan anak saya. Kalau maknya buat macam ada rasa dah, ada feeling dah. Kalau ada maknya buat, dia minta dengan sungguh-sungguh. Ayah hanya kan buat, ataupun dua-dua sekali buat, mak ayah sekali, barulah Allah kabulkan permohonan mereka. Ini suruh Ustaz Ibrahim, lantaklah kamu nak lulu-lulu kena hidang kan. Tapi saya bacakan jugalah, jangan mengecikkan hati dia, baca juga. Lepas tu bagi ni RM5 nyongin lah. Padahal kalau dia nak lulus juga. Kalau dia tak nak lulus, lantak dia baca apa pun tak lulus. Tapi kalau maknya baca, dia boleh mengubah takdir. Nanti kita baca bab qada dan qadar tu, boleh mengubahkan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Itu dia. Baik. Itu wala in sa'altahum man khalaqas samawati, bukan, wala in sa'altahum man khalaqakum la yaqulunna Allah. Ada ayat lain, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bukan itu juga maknanya. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan menjawab Allah. Sama maksud dengan ayat ini. Ayat ini siapa, kalau kamu tanya mereka siapa menjadikan mereka, orang kafir itu menjadikannya, mereka akan jawab Allah juga. Ya, sama je. Baik. Kemudian firman Allah lagi, qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan kamu rezeki daripada langit dan bumi? Siapa bagi rezeki dari langit dan bumi? Allah. Dari langit ada tak rezeki? Apa? Emas turun. Hujan tu rezeki lah tu. Airnya boleh diminum. Lepas tu airnya sampai ke bumi, jadi bumi tu apa? Subur. Boleh hidup pokok. Boleh hidup pokok derayan. Tunggu derayan tu luruh. Lepas tu belah lah. Makan terus kulitnya. Belah lah derayan tu, keluarkan isinya, mamam lah. Itu rezeki ke tak? Rezeki lah tu. Begitu juga buah-buahan yang lain, dukung lah, manggih lah, langsat lah, mempelam lah dan sebagainya. Itu rezeki bagi Tuhan dari langit. Ya, di bumi apa? Ditumbuhkannya pokok-pokok, ditumbuhkannya daun-daun, ditumbuhkannya sayur-sayuran, ditumbuhkannya biji-bijiran dan sebagainya, sebagai rezeki bagi manusia. Ya. Jadi Allah tanya, siapa yang memberi kamu rezeki ni dari langit ni dan dari bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang ada pendengaran dan penglihatan? Allah Ta'ala lah. Kita bercakap ni Tuhan dengar ke tak? Kalau kita puji Tuhan dapat pahala ke tak? Kalau kita mencarut dapat dosa ke tak? Tuhan dengar belaka. Kalau percaya lah perempuan ni, percaya betul Tuhan tu mendengar je, berani ke nak ngumpat orang? Tengah apa selalu dia ngumpat? Kita tahu Tuhan tu sentiasa dengar. Kalau kita bisik, dia ngumpat orang bisik, dia dengar tak? Dengar.
Jadi kalau kita betul-betul tahulah Tuhan, betul-betul percaya, betul-betul yakin Tuhan tu maha mendengar, tak lalu kita nak mengumpat orang, tak lalu kita nak mencarut, tak lalu kita nak berdusta, tak lalu kita nak memaki orang. Ya, kenapa? Kita takut pasal Allah dengar. Itulah kita sedar Allah tu sentiasa dengar. Sami Allahu liman hamidah, mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya, kita pun puji Allah. Wala rabbana lakal hamd, kita puji Allah ya. Wahai Tuhan kami, segala puji-pujian bagi kamu. Tuhan dengar tak? Tuhan dengar tak? Jadi kalau kita tahu Tuhan dengar tu, apa sebutan kita selalu? Subhanallah, subhanallah. Kita bila sebut tu Tuhan dengar ke tak? Hari ni ada sebut tak subhanallah? Ada, alhamdulillah ya. Jadi Tuhan dengar. Lagi Tuhan nampak. Tuhan nampak ke tak? Allah memiliki pendengaran dan penglihatan. Tuhan nampak kita tak? Kalau Tuhan, kita sedar Tuhan tu nampak, lalu ke nak nari, lalu ke nak berjoget, lalu ke nak ke karaoke, berani ke nak pergi karaoke, berani ke nak berjalan menuju ke tempat-tempat hiburan. Ya, dah diam, tak jawab dah. Lalu ke tak lalu? Tuhan nampak belakang. Lalu ke nak nyemur kain? Apa? Nak nyemur kain ketang dada. Namanya ketang dada. Berkemban tu ketang dada lah tu. Lalu ke tak lalu? Ada tak malaikat ngikutnya? Dia bawa kamera tak? Oh, dia bawa kamera tahu. Ditangkapnya gambar tau. Ketang dada orang tu. Rambut tu pongi, terburai rambut tu. Esok ditunjukkan balik di akhirat besok. Ini gambar si Anu tu tengah apa? Tengah nyemur kain, ketang dada aja. Semua orang tengok. Di akhirat tu semua orang tengok tu tahu. Gambar kita tu, gambar bukanlah perempuan lain gambar orang betul. Itu benar menyolang mati dalam tu. Gambar orang perempuan tu yang sedang nyemur kain ketang dada tu, ditunjuk ke tak? Ditunjuk, semua orang tengok. Saya tengok, Nik Aziz tengok, Adi Awang tengok. Malu ke tak? P. Ramli tengok, Jin Samsudin tengok. Lagi? Barack Obama tengok. Tak kenal Barack Obama? Semua tengok esok. Lagi apa? Saloma tengok. Lagi? Siti Nurhaliza tengok. Netanyahu pun tengok. Betul tu. Sarifah Aini tengok. Sarifah Aini tengok. Udah pandai belakang dia mana. Jadi kalau kita sedar apa itu, lalu ke nak nyemur kain ketang dada? Tak lalu. Tak berani kerana semua orang nampak. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Barang siapa membuat kebajikan walaupun sebesar zarah, akan diperlihatkan oleh Allah nanti. Dan barang siapa membuat kejahatan walaupun sebesar zarah, akan juga diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Baik pun tengok balik esok, jahat pun ditengoknya balik. Jadi tak berani kita nak melakukan sebarang maksiat. Jadi kita buat apa? Buat kebaikan aja lah. Puasa lah, lagi semayang lah, lagi menutup aurat lah, apa tadi? Sedekah lah. Buat kebaikan aja. Pasal dia sedar Allah nampak aja apa yang dia buat. Baca Quran lah dan sebagainya. Ada masa lapang dia zikir, dia wirid, dia takbir, dia tahmid, dia tahlil. Kenapa? Dia tahu Allah nampak dan Allah dengar. Dia Allah tu nampak dan Allah dengar. Tak berani nak melakukan maksiat yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini kita belajar rububiyah ni. Yang ada berani lagi orang pergi nari tu, pergi berjoget tu. Kenapa? Pasal dia tak sedar Tuhan tu nampak. Dia tahu tapi tak sedar. Tahu dengan sedar lain. Dia tahu Allah nampak tapi tak sedar. Itu yang lalu berjoget lagi tu. Dari Melaka ke negeri Pahang,
singgah di Johor beli barangan, punyalah bingung. Dari Melaka pergi ke Pahang, yang singgah di Johor tapi dia buat jauh benar. Ke selatannya Musin. Terodik ke bingung tu. Bingung. Ya. Dari Melaka boleh turun ke Pahang tak? Boleh tak? Kau jalan apa? Kau jalan-jalan tu, jalan-jalan apa? Jalan tu, jalan Jengker tu boleh ikut dia. Jalan Jengker, jalan apa? Ini Musin ke Johor tu. Kita bingung. Bangang, Tengin, Tongong. Itu dia. Tak ada jalan, Ustaz. Ya? Tak ada jalan macam kasihnya. Pertandingan? Dulu yang cakap tu pada jalan tak ada. Sekarang yang banyak jalan. Ada dulu. Ikut dalam hutan ada jalan. Saja dia nak membodoh-bodohkan kita. Ya? Itulah dia. Pasal apa? Dia tak sedar Allah tu nampak. Dia tak sedar Allah tu melihat. Dia tak sedar Allah tu mendengar. Dia tahu tapi tak sedar. Ya. Ya. Orang yang ngumpat tu dia tak sedar Allah tu dengar. Itu dalam ngumpat tu anu. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, sekali mengumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Perempuan dengar ke tak? Sekali mengumpat dosanya lebih besar daripada 30 kali zina. Dosa zina ni apa hukumannya? Rejam sampai mati. Ini lebih 30 kali zina. Sekali je ngumpat. Udah berapa dosa? 30 dosa zina. Kalau berapa kali zina? Ya Allah, tak tahu dia mah. Mana pula 4? 30. Kalau berapa kali? 60. Berapa kali? 90. Berapa kali? 120. Kalau mentara nunggu saya tadi berapa kali? Udah tak terkira berapa banyak zina ni ya. Padahal zina tu usahakan dilakukan hampir pun tak boleh. Betul tak? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kamu hampir dengan zina, sesungguhnya dia adalah satu perbuatan yang amat keji. Ini 30 kali zina dibuat. Ramai juga. Bukan tak tahu tu, tapi tak sedar. Dia bukan tak tahu. Kadang dilawan je. Haji ye pun ustaz ni. Ya, ada tak orang cakap apa tu? Haji ye pun kata, ye tu lah ngumpat. Kalau tak ye bukan ngumpat namanya. Kalau tak ye namanya apa? Bohong. Mana tak? Nak ngumpat ke nak bohong? Nak ngumpat ke nak bohong? Dua-dua tak ada. Dua-dua berdosa. Pasal apa? Banyaknya tak sedar. Bukan dia tak tahu, dia tak sedar. Baik, katakanlah siapakah yang memberikan kamu rezeki daripada langit dan bumi, dan atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan, siapakah yang mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Esok udah mati esok. Bukan mati terus, udah mati esok apa jadi? Dia hidup balik bukanlah kejap ini. Hari kiamat esok mereka akan dibangkitkan semula. Siapa? Semua manusia yang sudah mati itu dia akan dibangkitkan semula. Hidup balik. Mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Ini kita tengah hidup ni, tak lama lagi mati. Siapa tak mati yang tangan? Siapa tak mati yang tangan? Tak ada, semua orang akan merasa mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Jadi kita ni tengah hidup mati. Sudah mati tu hidup balik. Tunggu aja lah. Malaikat Israfil nak niup sangkakala. Ini belum lagi tiup ni. Sikit lagi dia akan meniup sangkakala. Sikit lagi kita tahu tak bila-bila, mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 2000 tahun, tak tahulah. Bila dia tiupnya macam habis semua mati. Ini dia tengah nunggu dia.
trompet tu dah ada dekat BBO, tinggal nak nunggu isyarat je. Bila ada isyarat dia pun niung pula. Pepe 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 pepe. Tak pernah dengar ni? Itu dia tiup, maka matilah semua manusia, binatang, jin, malaikat, habis semua mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu di atas muka bumi ini semuanya akan binasa. Yang kekal, yang tak mati, yang tak binasa hanyalah zat Allah yang maha besar lagi maha mulia. Lain nabi. Semua mati. Pemimpin mati tak? Mati, ya. Tuan guru mati tak? Mati. Ya, malaikat pun mati. Last sekali mati siapa? Salah. Last sekali mati siapa? Malaikat maut. Dia last sekali. Habis semua orang mati, dia tinggal seorang. Satu. Ni Allah tanya dia, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Kata Allah, nanya malaikat maut tu. Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya Allah dan saya aja, kata dia malaikat maut. Lepas tu Allah tanya lagi sekali, ya, kamu tak pernah dengar ke ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dengar itu diam malaikat maut, tak jawab, kerana dia tahu sekarang ni Allah perintahkan dia apa? Suruh cabut nyawanya sendiri. Ini aja orang yang boleh cabut nyawa sendiri. Ya? Orang lain tak boleh. Malaikat maut aja yang boleh mencabut nyawanya sendiri. Kerana orang lain siapa nak cabut lagi? Dah orang semua ni. Jibril dah mati. Mikael dah mati. Israfil dah mati. Yang tak mati dia seorang lagi. Ya, Piramli udah mati pun. Jin Samsudin udah mati. Ustaz Ibrahim udah lagi lama matinya. Ya. Habis semua mati. Apa dia? Siapa? Esoklah cerita itu. Bukan kejap ini. Ini cerita orang dah habis mati tadi. Tengok tak cerita orang tadi? Udah habis. Semua dah mati. Barack Obama udah mati. Najib udah mati. Rosmah udah mati semua. Dah mati belakang. Ya. Yang ada tinggal siapa? Malaikat maut aja. Dia pun cabut nyawanya sendiri. Punya dia sakit, menjerit-jerit. Aduh katanya. On deck. Tahu on deck? Tak tahu? Aduh katanya. Sakit pembunuh. Punya dia sakit. Itu dah menjerit-jerit dia. Kalau aku tahu macam ini sakitnya nyawa cabut, katanya, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang, katanya. Rupanya malaikat maut tu orang kampung Gajah. Itu yang aku tak siur menyabut nyawa orang tu, katanya. Ya. Matilah malaikat maut. Bila dah mati malaikat maut, habis semua diam seketika. Tak ada bercakap-cakap, tak ada bergerak pun. Lalu Allah tanya pembesar-pembesar yang dari dulu sampai sekarang ni lah, pembesar dunia ni. Dia tanya Napoleon Bonaparte, dia tanya Adolf Hitler, dia tanya George Bush, dia tanya Netanyahu, dia tanya siapa lagi? Siapa? Ni apa? George Washington, dia tanya Abraham Lincoln, dia tanya semua tu, ya. Limanil mulkul yaum, kata Allah. Itu ada ayat Quran dia, limanil mulkul yaum. Pada hari ini siapa yang berkuasa? Kata Allah tanya. Tak ada jawab, udah mati, apa nak jawab? Allah sendiri jawab, lillahil wahidil qahar, kata Allah. Bagi Allah lah yang esa, wahid esa, ya, lagi amat berkuasa. Allah jawab sendiri. Lepas itu apa? Allah datangkan hujan. Ya, dah hujan itu suburlah bumi ini, kan? Hiduplah kembali manusia-manusia yang dah mati itu macam cendawan tumbuh. Semua hidup balik. Saya hidup balik, puan-puan hidup balik, ya. Lagi siapa? Marilyn Monroe hidup balik. Kena?
Brigit Bado hidup balik, Paris Hilton hidup balik, kena? Sharifah Aini hidup balik lagi. Lagi apa? Tak tahu dah siapa lagi? Ping Selamat hidup balik, kena? Ping Selamat. Ya. Saleh Kamil hidup balik, Rahim hidup balik, Mustarjo hidup balik. Ya, semua hidup balik. Ya. Tapi sebelum mereka dihidupkan, Allah hidupkan dulu malaikat Israfil. Kenapa? Dia ada tugas. Dia dulu hidup, lepas tu dia capai saksofonnya, dia pun niup sekali lagi. Ya. Dia pun tiup. Tak tahu nak kena dengar ni. Tak nak dengar lagu ni. Itulah bunyinya tu. Agaknya dalam mana saya tahu kan. Itulah bunyinya. Yalah tu. Tak nak dengar. Apa tak dengar pula ya? Dengar lagu itu Nonggin Siti apa? Bukan Siti. Tengku apa? Tengku Zaleha. Tak pernah dengar ke cerita ni? Nonggin dia dengarnya. Macam itulah. Maka hiduplah semua manusia-manusia itu balik. Cuma kalau dia ahli syurga, dia akan secantik macam Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha namanya, Siti Zulaikha. Kerana manusia yang paling cantik dalam dunia ni, perempuan yang paling cantik dalam dunia ni namanya Siti Zulaikha. Ya. Dulu, kini dan selama-lamanya tak ada yang menandingi cantik secantik Siti Zulaikha. Pasangan kepada Nabi siapa? Yusuf. Nabi Yusuf pada pasangan kepada Nabi Yusuf. Cantik betul. Semua ni tu cantik betul tau. Kalau ahli syurga lah. Nak kita nak? Sekali. Nak kita nak? Atas? Atas buatlah yang disuruh, tinggalkan yang dilarang. Ya. Tapi kalau dia ahli neraka, dia akan bangkit seperti binatang yang amalannya diamalkannya di dunia ni. Ya. Ada yang bangkit macam serigala, ada yang bangkit macam harimau, ada yang bangkit macam beruk, ada yang bangkit macam ular. Ikut perangai dia tu. Kalau dalam dunia ni perangai macam ular, so bangkit macam ular lah, nak melit orang ni kotak. Dia berkupang jadi, RM1 jadi. Janji dapat. So apa ular? Tahu ke ular? Tahu. Ular, ya Allah, dia mana ni? Dia rupa dia lah. Semacam, bukan rupa. Kenal, dia rupa dia juga. Tapi secantik, bukannya dia tukar wajah dah. Ya? Secantik macam Siti Nur. Kalau sama-sama ada syurga, dapatlah. Berjumpa lah. Kalau bangkit macam apa? Itu tak jumpa. Kalau seorang masuk neraka, seorang masuk syurga, tak jumpa. Tapi biasanya kalau masuk neraka, semua masuk neraka. Kerana isteri kalau dia tidak melakukan perkara-perkara yang tidak melakukan yang disuruh Allah dan sebaliknya meninggalkan yang dilarangkan Allah, dia bukan seorang saja masuk neraka. Suami pun masuk neraka sama. Kenal lah. Jangan pergi, abang tolong ayah abang. Apa nak tolong abang belum nak letih? Abang pun kena pelubur. Kalau dua-dua masuk neraka lah. Tapi kalau dua-dua masuk syurga, macam? Dia akan berjumpa. Biasanya dua-dua masuk syurga atau dua-dua masuk neraka. Sebab ada perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum qu anfusakum wa ahlikum minan nar, ya. Pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ya. Pelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum alan minan nar. Qu anfusakum wa ahlikum min nar, ya, daripada api neraka. Perintah akan diri kamu, pelihara diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kalau suami itu takwa, insya-Allah isteri pun akan jadi takwa. Tapi kalau suami fasik, isteri pun fasik juga. Biasa orang itu.
Jarang lah. Ada tu ada. Ada ya. Kadang-kadang suami tu kafir, isteri tu beriman. Ada tak? Ada. Siapa? Siapa? Asia beriman. Suaminya kafir. Siapa suaminya? Firaun. Ada ya. Baik. Itu dia. Kalau cerita itu langsung tak baca kita ya. Lagi? Mana kira urusannya. Nanti mereka akan menjawab Allah, oleh itu katakanlah, maka tidakkah kamu bertakwa? Pasal apa kamu tak nak bertakwa? Kerana segala-galanya dari Allah ya. Semuanya dari Allah. Itulah Allah kata rezeki dari Allah. Katakanlah, siapakah yang memberikan kamu rezeki daripada langit? Allah. Siapa yang beri kamu rezeki dari bumi? Apa jawab? Allah. Semuanya dari Allah belaka. Ya.